Sejak akhir ini kan, hype tau tentang face steaming ni. Ada yang kata face steaming ni boleh bantu buka liang pori-pori. Jadi bila liang pori-pori tu terbuka kan, jadi senanglah nak bersihkan pori-pori. Ya ke? Ada juga yang kata face steaming ni tak baik untuk kulit muka sebab boleh memburukkan lagi masalah kulit yang sedia ada pada kulit tu. So, adakah berbaloi untuk lakukan face steaming sebagai rutin penjagaan kulit wajah anda? Nak tahu jawapan? Tonton video ini sampai habis. Hi glowy girls, hi glowy guys. Face steaming ini secara literalnya bermaksud mengenakan muka dengan wap panas, taklah panas sangat ataupun sederhana panas. Memang ada alat yang dijual untuk tujuan melakukan face steaming ni. Ada alat tu dia kecil je dan mudah dipegang, mudah nak dibawa ke mana-mana, yang mana dipanggil mini face steamer. Ada yang besar di mana muka secara keseluruhannya boleh diletakkan pada alat yang menukarkan cecair kepada wap yang sederhana panas lah. Ada juga yang digunakan di spa di mana pelanggan berada dalam keadaan baring dan wap dikenakan pada wajahnya. The thing is, dikatakan bahawa apabila wap ini sampai ke kulit, ia akan menyebabkan peluh jadi lebih aktif, membuka liang pori-pori, tanggalkan sel kulit mati, tanggalkan kotoran yang terperangkap di dalam kulit ataupun pada kulit. So konon-kononnya lah kan, kesan melakukan face steaming ini boleh membuatkan kulit jadi lebih sihat sebab berpeluh tadi meningkatkan, menyebabkan pori-pori bersih, tak lagi tersumbat, kulit jadi lembut sebab sel kulit mati dah tertanggal, kulit jadi lembap sebab produk boleh meresap lebih baik setelah lakukan face steaming. Ada yang kata whitehead, blackhead pulih sebab pori-pori menjadi terbuka dan mudah dibersihkan. Ada juga yang kata toksin boleh dibuang ataupun bahasa lainnya detox. Mendengar semua manfaat ini, memang saya rasa ramailah yang teruja nak lakukan face steaming kan. Tapi tunggu dulu. Jangan buat apa-apa dulu. Tidak semua manfaat ini benar tau sebenarnya dari sudut sains, dan saya nak kupas. Kisah benarnya, face steaming ni memang saya boleh katakan okey untuk sesetengah kulit, tapi boleh jadi bahaya untuk individu dengan keadaan kulit yang tertentu. So kita nak jawablah dahulu dakwaan dan apakah benda yang benar tentang face steaming. Pertama, ada yang mendakwa gitu kan. Face steaming ni boleh purge the pores when sweat. Maksudnya perpeluhan tu menyebabkan apa benda dalam pores tu terkeluar lah kan. Tapi sebenarnya tindakan kulit berpeluh kerana face steaming ni tidak boleh mengeluarkan whitehead dengan blackhead. Kalau tak, saya bersenam hari tu dah terkeluar dah whitehead blackhead saya. So berpeluh dengan banyak ni tidak sebenarnya membantu membersihkan pori-pori sebab liang pori-pori ni dia di bawah dia ada kelenjar minyak. Liang peluh di bawah dia ada kelenjar peluh. Dia adalah liang dan kelenjar yang berbeza. Jadi dia macam tak ada kaitan lah dekat situ. Ada juga yang mendakwa face steaming boleh bantu kecutkan jerawat dan menyelesaikan clear your acne lah. Tak ada kajian buat masa ini yang menunjukkan bahawa face steaming ni memberi manfaat untuk keadaan berjerawat. Malah boleh ada kemungkinan face steaming ni boleh burukkan lagi tau keadaan jerawat dan menyebabkan jerawat tu jadi meradang. Bukan benda baik, jadi tak baik pula. Itu dakwaan lah. Dakwaan seterusnya adalah katanya face steaming ni boleh bantu penyerapan produk jadi lebih baik. So mereka kata apabila lakukan face steaming, pori akan terbuka. Tapi pori terbuka ni memang mitos semata-mata sebab saiz pori tidak boleh berubah. Tapi kalau kita lakukan rutin skincare yang baik dengan bahan yang betul, memang boleh bantu pori-pori tidak kelihatan ketara atau tersumbat. Biasanya tersumbat itulah yang buat dia kelihatan ketara. Dakwaan seterusnya tentang face steaming adalah dia boleh detoxify ataupun buang toksin dari kulit. Sebenarnya organ utama yang lakukan proses detox ini sebenarnya adalah liver, hati. Memang kerja organ yang bernama hati ni membuang toksin dari tubuh. Kulit ni dia tak buang toksin, ya. Toxins cannot exit the body via the skin. Sistem perpuluhan manusia ni dia bukan sebenarnya untuk tujuan buang toksin, dia adalah tujuan menjaga suhu badan. Jadi banyak berpeluh akibat face steaming tu adalah kerana suhu wap yang tinggi menyebabkan peluh dihasilkan dengan banyaknya. Tujuan peluh tu untuk kembalikan suhu kulit agar menjadi betul semula. So not detox.
Jadi kembali pada persoalan, boleh ke tidak face steaming ni? Digalakkan ke tidak face steaming ni? Jawapan saya, tidak. Kerana perkara pertama yang terjadi adalah rapid increase in surface temperature yang akan menyebabkan satu keadaan yang dipanggil vasodilation. So haba ni dia akan menyebabkan saluran darah ni terbeliak. Macam mata terbeliak, saluran darah pun boleh terbeliak juga. Dan keadaan ini membawa kepada kemerahan yang mana perkara utama yang kita nak elakkan bila kita lakukan penjagaan kulit wajah adalah keradangan, kemerahan yang memang kita tak nak. So apabila saluran darah ni dilates, lebih banyak aliran darah dibawa ke permukaan kulit, tapi ini bukan berita baik sebenarnya. Terutama untuk kulit sensitif, kulit yang alami eczema, rosacea, kulit yang mudah meradang, sebab haba daripada face steaming ni boleh menyebabkan keadaan sedia ada masalah kulit tu jadi flare up, jadi lebih teruk. Face steaming juga tak digalakkan sebab dia boleh melemahkan skin barrier, sebab benda tu tak normal untuk letakkan wap macam tu, tak normal untuk kulit. Boleh menyebabkan produk skincare ni penetrate lebih dalam, sedangkan tujuan asalnya hanya untuk permukaan kulit wajah je kalau dalam keadaan normal. Dan ini boleh menyebabkan juga, kalau dia penetrate tu, kalau dengan bahan tertentu, boleh menyebabkan over exfoliate boleh berlaku, terutama kalau ada bahan seperti retinol, vitamin C yang digunakan bersama dengannya. Haba daripada face steaming yang menyebabkan sudden rush vasodilation itu tadi juga boleh trigger melanocyte tau, dan menyebabkan kulit mengalami masalah jeragat. Memang ada banyak aduan yang mengatakan kekerapan melakukan face steaming menyebabkan mereka ada jeragat pula. Berita baik ke tu? Tak baik. Saya tahu ada di kalangan anda nak juga cuba face steaming lah. Okey, macam ni, kalau nak cuba juga face steaming, nasihat saya pertama, pastikan kulit tak ada masalah seperti acne, sensitivity, meradang, kemerahan, inflammation, tak ada. Kedua, suhu wap face steamer tu tak tinggi dan tempoh buat face steaming tu tak lama, pendek-pendek je, dan pastikan jangan lakukan dengan kerap. Sebab ada juga orang yang tak nak dengar nasihat bila kita dah nasihatkan, tapi kalau nak buat juga, itulah syarat-syaratnya. Okey, so saya dah menjawab kepada persoalan boleh ke tidak wap wajah anda di dalam video ini. Tolonglah bagi tahu orang lain juga video ini ya, share kepada mereka, ajak mereka tonton Glowy. Dan kalau belum subscribe lagi, subscribe, sebab lebih banyak konten skincare, beauty, hair care, macam-macam lagi yang kita akan kupas di dalam Glowy. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.